Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua penonton-penonton, khususnya rakan-rakan sahabat-sahabat trader di luar sana yang sudah pastinya semakin lama anda akan lebih memahami dan lebih konsisten daripada segi ilmu teknikal, fundamental, dan juga dia akan bersambung kepada bila dua itu bercantum, dia akan menjadi rezeki lah, sebabnya dia kena belajar dua-dua baru lengkap. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk episod yang ke-166 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC, 3 hari bulan Februari 2021. So maaf agak kelewatan sedikit dan terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan yang telah pun berada di ruangan komen. Nenek Momo, terima kasih. Kemudian kita ada siapa lagi kat sini, kita ada Nabil Arif Maulana, terima kasih. Tak ada live YouTube ke? Live tak ada lagi, belum lagi Miza Effect, thank you, terima kasih. Selamat malam semua. Nabil Arif Maulana, okey, terima kasih. Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Okey, Miza Fitri Hakim pun ada in the house. Okey, baik. Kemudian kita ada Syah Metadrift. Kemudian kita ada Muhammad Ghazali. Okey, soalan anda standby lah. Saya akan pilih soalan anda untuk saya ajukan kepada Cikgu Yun CTC. Dan segmen ini dikuasakan oleh XM Malaysia. Kenapa? Lebih daripada 2.5 juta klien bersama dengan XM, pastinya ada alasan-alasan tertentu. Okey, dia ada dagangan untuk forex, indeks, saham, komoditi, logam dan tenaga. So, apa kata kita cuba untuk bersama dengan XM Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa singgah ke Facebook kami, CTC FM, kemudian TV CTC FM, kemudian kita ada channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe, CTC FM. Dan terima kasih kepada semua. Macam saya sebut tadi, ruangan komen tu memang tersedia untuk anda. So tanya saja apa soalan, saya akan pilih soalan-soalan yang menarik untuk anda semua. So tanpa membuang masa, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Sihat Tok? Alhamdulillah sihat. Dia punya sandar tu lain macam. Tok, sebelum kita start Tok, sikit Tok, berkenaan dengan minyak Tok. Okey, kalau minyak, pergerakan minyak ni turun dengan naik, apa akan impact kepada indeks USD? Ini Encik Rosman daripada Kampung Bukit Canggang. Puan Rosman lah, saya panggil dia Cik Man. Pangkal muka Pak Su kejap lah. Pangkal. Okey, dia macam ni lah. Okey, ini minyak. Okey. OPEC. Minyak. Okey, nanti kita tengok USDX kita. Mana tadi? Dia hilang. Ni. Ada USDX tu. Ni saya naikkan pergi ke mana ni lah, pergi USDJPY lah. Okey. Okey, baik. So kita potong sekejap. Baik, kalau dilihat dari segi bentuk correction dia ataupun sifat dia, sama tak bentuk dia? Ya, lebih kurang. Apa kan sama tu. Yalah, maksud dia dia mengarah ke kenaikan lah tu. Okey. So saya naikkan atas sebelah sini lah. Ni adalah minyak, ini adalah USD index. So minyak ni dagangannya dengan kategori dolar, mata wang dolar Amerika. Jadi indeks yang bila meningkatnya harga dolar Amerika, maka secara tak langsung minyak akan jadi mahal. So ini bermakna dia akan mendapat demand, dia akan mendapat kenaikan. So indeks yang tinggi dia akan menaikkan harga minyak secara tak langsung. So dia akan dipanggil accelerate, iaitu pendakian secara berperingkat ataupun peningkatan, senang cakap. Okey, kalau nak tengok harga minyak ni nak paling mudah, kalau buka USDX ataupun indeks, sebenarnya oil ataupun tak kisah oil contract ke, oil instant ke, oil mini ke, dia punya pergerakan adalah dipanggil sebagai dipanggil apa, sama dia sama lah, naik dia sama. Okey, Cik Man, naik, jelas Cik Man mereka naik sama. Okey, baik, kita terus untuk mulakanlah Cikgu. Kita pun dah terlewat 10 minit rasanya, 5 minit dah ni.
Baik, silakan. Saya serahkan ke Chopang buat untuk memulakan kita punya segmen. Baik, saya terus saja kepada kita punya ni lah, pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCU FM di luar sana. Tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa tradisi style anda, tidak kira apa komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa. Lazimnya asal saja bermanfaat, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Taala, kita sekali lagi ke udara bersama-sama tuan-tuan semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama dalam segmen ini. Segmen khusus untuk melihat perbincangan tentang fokus makroekonomi yang kita letakkan sebagai kita punya panduan utama setiap minggu daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Apa saja perkara-perkara ekonomi yang mendorong pergerakan instrumen kita ataupun instrumen trading kita. Baik, melihat daripada data berkala yang sekarang ini lazimnya kita akan semak. Kita tengok, firstly kita cuba lihat kepada high impact yang sepanjang minggu. Banyak high impact minggu ni. Tetapi tak banyak counter yang terkesan. Hanya counter Amerika, ini nanti jam 11 dan selebihnya dimonopoli sepenuhnya esok oleh pound sterling. Saya meletakkan garapan pound sterling untuk volatile esok bermula jam 8 malam Jumaat. Siapa yang tak pergi masjid malam Jumaat esok tu, kat rumah tu, yasinan kat rumah boleh tekan-tekan lah. Ni standby untuk JBP. Dan yang paling agresif yang inilah hari Jumaat ya. Okey, kita ada NFP. Alright. Tapi sebelum tu kita lihat prospek untuk sepanjang minggu ini lazimnya apakah counter yang perlu kita fokus dan bagaimanakah cara untuk kita melihat possibility keupayaan dia. Right, sebentar lagi jam 11 insya-Allah kita ada lebih kurang 48 minit lebih kurang tu. Ni dia. Pembuka kepada high impact di seluruh dunia iaitu Purchasing Market Index ataupun PMI ataupun ISM, panggil ISM lah yang depan ni. Satu data yang cukup menjadi perhatian kerana data ini adalah data sektor pembuatan. Amerika memerlukan bacaan pada jam 11 malam kemarin, tinggi bacaannya 60.0. Namun dia terbit dengan angka 58.7. Jadi kalau dilihat dia menyusut ni. Dia menyusut. Tetapi dia menyusut tuan-tuan, kena ingat kita selalu ulang dalam segi leading economic indicator. Selama mana dia mengatasi bacaan 50.01 dan ke atas, ia adalah bacaan yang dipanggil sebagai baik. Baik sangat. So ini masih kategori baik ni. 58.7 ni kategori baik dan kategori tinggi juga ni. Dia hanya menyusut tetapi masih baik. Lain kalau dia semakin kecil, mungkin 49, 48, 47 dan ke belakang, maka dolar akan mengalami kain kapan yang 3-4 lapis lah untuk dibalut ke dalam liang lahat. Dia akan jatuh gila-gila. Tetapi untuk setakat tahun baru ini agak mustahil dolar untuk jatuh. Ini saya bagi tahulah, agak mustahil sebab terlalu dikatakan terlalu kuat lah. Dah 4 hari, hari ke-5. Saya kira hari 5 hari dah ni daripada minggu lepas. Kalau kita lihat dolar tuan-tuan, tengok indeks dolar. Tadi yang bertanya tadi tu memang saya respect lah. Dia boleh bertanya pasal indeks dolar, tengok. Nampak indeks dia? Ada ke bawah? Tak ada tuan-tuan. Semua ke atas. Ni 3 hari bulan 2, 2 hari bulan 2, saya besarkan sikit ya. 3 hari bulan 2, 2 hari bulan 2, 1 hari bulan 2. Okey. Ini 31 hari bulan, maafkan saya, ini 29 hari Jumaat yang lepas, 31 Sabtu Ahad tak kerja. Terus dan seterusnya. Dan kita lihat sepanjang Januari pun, Januari ni kita kecilkan lagi. Januari, ni Disember ni, penutup tahun baru. Ni. Lepas tu ni 30 Januari Disember habis. terus. Masuk Januari, 4 Januari terus dan terus. So apa yang kita nampak dalam segi makro, saya rumuskan begini. Indeks yang kuat begini, dia memberi petanda yang jelas untuk the beginning of this 2021, bermakna dolar Amerika sangat kuat.
Dia Sepanjang untuk permulaan ini memang sangat kuat. permulaan. Sekurang-kurangnya kita kena tunggu 3 bulan sehingga bulan Mac baru kita cuba lihat kelemahannya berdasarkan yang ini. Kita akan tengok ni, kesemua indeks akan selesai dia punya bacaan pembuka. Okey, sebab apa saya kata bulan Mac? Kerana ISM ni adalah untuk bulan Januari. Dia sebulan belakang. So untuk bulan 2 kita akan baca bulan hadapan. Bulan 3. Betul? So bacaan kita dah nampak, bacaannya tinggi 58.7 dan untuk dia kekalkan 58.7 pada bulan hadapan, tentunya dia perlu bacaan yang tinggi macam 60. Seandainya ekonomi di Amerika perlahan, maka dia akan menyusut dan ini akan memberi kesan. Okey, kalau kita tengok kategori ni, apa sibuk ni? Kategori intraday, lihat. Ini adalah candle yang dipanggil sebagai bullish engulfing. Bullish engulfing. Bullish engulfing ni untuk dia patah bukan senang. It takes 24 hours, 24 jam ni. Pecah. Nampak ni. Besar ni, 24 jam untuk jatuhkan dolar. Apa yang boleh jatuhkan dolar sekarang ni? Kecuali satu je, kau Wall Street kena bom. Tu je lah. Sekarang tak ada dah. Kau ada gempa bumi ke memang dia jatuh sampai bawah, maka emas pula yang terbang. Tapi untuk kategori weekly, yes. Seminggu punya demand terhadap dolar juga sangat kuat. Mana ada orang yang tak membeli dolar sepanjang daripada minggu lepas, 2 minggu ni? Tak ada. Dan ini bulan Disember dia jatuh. Bulan 1 beli terus, bulan 2 terus beli. Sudah. Bulan 3 kat mana? Kat sini. Mana tahu kat sini? Ui, jangan. Kalau dia dekat sini, mau kita punya ringgit jadi RM4.60 RM4.80 dia tak tahu. Lagi jaraknya, ya Untuk Allah. kategori bulan, tengok sebulan, kita tengok bulan. Ini bulan Februari ni tuan-tuan, dah lebih tinggi. Besar ni. Jadi kita pendekkan cerita, at the beginning of this year kita dapat menyaksikan kekuatan dolar. USD. Dan tahun lepas kita pergi tahun lepas, maknanya 2020 pun sama juga, permulaan tahun yang sangat kuat. Ni tahun baru. Ni 2020. Okey, ini 2019. Naik lagi. Ini 2018. Naik juga. Masa bila dia jatuh? Tu masa Trump perkara. Itulah pasal Trump dah tak ada. Tak bagi kita kecilkan sedikit. Baik, kita kembali semula. Okey tuan-tuan, selesai bab yang tu. Kita nampak. Kita terus pergi RBA pagi tadi. Yang ini 11.30 pagi kita tahu ada statement. Ini lebih kepada Reserve Bank of Australia, dia punya policy monetary, dan kita nampak kedudukan AUD. Kita buka AUD. Ni AUD kita. Tengok sekejap. AUD kita tidak berapa menarik lah, tidak berapa memihak kepada indeks, dan memang indeks mengalami sedikit acceleration, tetapi keseluruhan gambarannya dia dalam keadaan yang stagnancy. So kenapa saya kata dia stagnancy? Apabila dia stagnancy begini, dia akan memberi kesan kepada yang ini. Dia beri kesan kepada yang ini. 0.10%. Ini bermakna Aussie dollar akan kekal dengan rate yang agak lama untuk 0.10%. Selagi mana CNY ataupun data CNY, kita tengok data CNY tak masuk dalam kategori impact, dia pergi kepada medium impact. Tengok yang ini. Tak ada data CNY ke kat sini? Nanti kita tengok ada tak data CNY yang menyokong dia. Ada. 31 Januari. Okey. Betul. Dan bawa kepada hari Isnin, 1 hari bulan dan seterusnya, dan akan datang tadilah ni Kaizen. Ni Kaizen ni hari Isnin yang lalu, data CNY. Bermula dengan PMI, tengok data semula dengan PMI dia start dengan PMI. PMI China stagnan. Bermakna kejatuhan sektor pembuatan China tak kuat. So mereka sedang cuba untuk growth ataupun membangun semula kerana pandemik. Ini satu pertanda yang baik. So Aussie akan terkesan kat sini. Kemudian bagi sektor bukan pembuatan macam non-manufactured ni, ini kategori sektor macam pertanian, macam kategori mungkin sektor perlombongan, tetapi hasil yang bukan membuat kepada produk, bukan. Sektor bahan mentah, macam ubat,
Macam itulah lebih kurang konsep dia. Okey, dan seterusnya kita tengok yang terkini Caixin. Caixin ni kuat data ni. Okey, Caixin ni Kaisin. Caixin Manufactured PMI ini data yang nampaknya kuning tetapi dia memberi rangsangan kepada Aussie. Hari Isnin dia jatuh sedikit. Ni 52, ni 51. Satu. Macam saya bagi tahu, selagi money index atas 50.01 dan seterusnya masih kategori baik. Masih baik lagi. Melainkan dia jatuh rendah. Lagi rendah. Macam ni 49 nampak ni PMI Spanyol 49. Ini memang euro koyak. Tak percaya euro koyak ke tak koyak, hari Isnin kita tengok euro. Hari Isnin dia koyak ke tak koyak? Mana euro? Oh, saya tak minat euro pada muka saya. Dulu saya suka euro, sekarang saya tak suka. Pasal dia elok-elok dia beli kita punya minyak sawit, alah dia nak ban pula. Kepala otak dia berjambul. Menyampah aku. Dia kena resis sikit. Saya oh sorry. Pergi ke sini. Salah. Maafkan saya. Control. Baik. Besarkan sikit. Hari Isnin kan? Hari Isnin. Maknanya 1 hari bulan 2. 1 hari bulan. Tengok balik. Okay. Ni tadi ni. Kita tengok hari Isnin. Kita ada 49.3. Kategori euro. Ni untuk ekonomi Spanyol. Antara negara kuasa kuat di Eropah. Yang sangat kaya sebenarnya. Kita tak nafikan. Tapi sektor perbuatannya menyusut. Ni yang kata baca bawah pada 50. 49.3 jam 4 suku petang. So kalau kita kembali kepada ni 4 suku petang, ni hari Rabu, ni hari Selasa, ni hari Isnin. So pukul 4 kita besarkan sikit. So kat mana jam pukul 4 tu? Kalau ini jam pukul 6 5 4 3 2 1 12 11 10 ni 9, ini 8, ini 7, ini 6, ini 5, ini 4 ni. Ni yang mula dari kejatuhan ni. 4 serangga tak lepas terus jatuh. So, apa yang dapat kita belajar? Apa yang kita nak belajar kat sini adalah pembacaan dalam economic indicator. Macam saya contohkan begini Saya tulis kat sini. Saya suka menconteng. Sekarang tak minat sebenarnya tapi terpaksa conteng. Kalau tak saya kena conteng. Okey. Itu hari pun FOMC kita bantai macam ni kan. Wow. Untuk economic indicator reading. Gitu kan. 0.00 sehingga 49.99. Gitulah. Okey, ya. Ini masih kategori lemah. Sangat. Itu lemah. Itu lemah lah Itu kita lemah. Lemah ataupun kumpulannya adalah kumpulan negatif lah. Okey. So apa yang kita nak baca adalah kumpulan yang ini. Masuk 50.00 ni ataupun kemudian hingga 100.00. So ini kita anggap sebagai kuat atau kategorinya baik. Ini pun lemah, baik. Itulah tak? Baik. So ini result dia mestilah dalam keadaan yang positif. Okey. Sekarang ni okey, boleh faham? Faham? Jelas. So, saya bawa yang tu. So kita kembali semula pada yang ini. So banyak indikator dia kan. So kita kecilkan lagi, kita buang ni semua. Kita pergi kepada high impact dulu. Medium impact saja. Bagi menampakkan pergerakan sepanjang minggu ni. Nah, okey. Sebab okey, kita dah nampak dan kita tahu result dah publish sampai 9 suku malam. Yang terkini adalah ADP Non-Farm Employment Change jam 9 suku. Ini melemahkan emas. Ini mempertingkatkan nilai dolar Amerika. Ini menaikkan indeks Amerika. Ini menaikkan minyak juga boleh naik kat sini. Wow. Ni bacaan ni. Okey, kita teruskan. Ni tadi RBA cash rate. Okey, 0.10 yang saya bagi tahu yang bawah ni tadi. Ni dia tak berubah.
So bila tak berubah bermakna AUD tak ada pergerakan yang besar. Cuma dia boleh sustain sahaja. Okay, and then kita ada OPEC. OPEC apa ni? OPEC meeting. Ini tentang minyak lah. Minyak. Anda kena faham lah. Okay, tengok PMI. Ni PMI bagi kategori pound sterling. Tengok. 38.8. Tapi dia terbit 39.5. Kenapa dia hijau? Kenapa dia tak merah? Sedangkan kita nak bacanya yang begini. Betul? Betul. Kalau 38, dia kumpulan apa? Kumpulan ini kan? Lemah. Okey. Katalah tadi 38.8. Ada yang betul ya? 38.8. Tetapi dia Terbit. result dia keluar adalah mengatasi, maksudnya lebih kepada 39.5. Baik. Kumpulan ini dalam kumpulan 49, ada kosong sehingga 49. Tetapi oleh kerana 39 ni bacanya lemah, dia terbit mengatasi 39, dianggap pemeringkatan. Ada peningkatan, cuma masih di bawah 49. So untuk jarak dekat dia adalah kategori meningkat, tetapi keseluruhan gambaran dia masih lemah. Macam mana cakap tu lemah kuat? Dalam lemah ada kuat. Ada lemah. Yalah, dia 39 tapi naik 38 pergi 39. Maknanya dia meningkat lah. Cuma dia tak kuat seperti mana 50 dan ke 100. Baik. So ini bacaan bila? Ini bacaan untuk hari ni lah. Rabu. Okey. 39. Jam berapa dia terbit? 5.30. So kita tengok pula GBP kita pukul 5.30. Jeng. Dia pergi ke mana? Tengok betul-betul. Tengok tuan-tuan. Macam biasa kita kira pada belakang lah. Saya suka mengira tapi tak penat dah sebenarnya. So kalau ini 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5.5. Betul? 8. Okey. Dan M30. Ni 5.5 nya. Ni. Nampak? Dia jatuh ke bawah. Walaupun bacaannya kat sini bagus, meningkat. Tetapi kumpulannya masih kumpulan lemah. Jadi ada setengah trader dia ada tanya saya, sebelum ni ada tanyalah, kenapa dia tak boleh pergi, dia tidak meningkat, sedangkan bacaan itu kategori kumpulan yang baik. Kenapa saya kata kumpulan hijau? Oh, dia macam rumah sukan sekolah rendah. Saya cakap warna hijau. Biasa. Hijau kategori bawah umur. Gelak dia. Tak, maksud saya betul saya cakap, kamu tu faham bila dia meningkat sebegini, meningkat yang sebegini, benar dia meningkat. Tetapi adakah kamu perasan 39.5 ni adalah pemeringkatan daripada tahap rendah, cuma lebih baik sedikit tapi masih rendah berbanding dengan GBP yang atas final. Nampak ni 52 pergi 54. Yang ini tu dia ke atas terbang. Memang kuat. Hari Senin kan? Mana hari Senin? Ni Senin. Ni Senin kat atas. Ni yang hijau ni. Besar sikit. Ni yang hijau. Baru dia jatuh pelan-pelan. Tapi yalah, itu kategori nak baca. Sekarang kita ringkaskan lagi. Kita lihat kepada yang baru saja sebentar tadi selesai, iaitu ADP Non-Farm Employment Change. Ini satu fokus tentang situasi NFP yang dijangka meningkat. Ingat, di fokus ni nakkan 48,000. Dia terbit berapa kali ganda Pak Su? Banyak 48 dengan 174. Sangat tinggi. Tinggi sangat ni. Sangat tinggi. So bermakna dolar support tak? Support. Macam tadi kawan kita bertanya pasal indeks, kita nampak indeks pun semakin naik kan. Ini saya simpan dulu. Nampak indeks dah semakin jatuh sedikit tapi naiklah, meningkat. Okay. So peningkatan tu berlaku. Ingat, dia masih lagi dalam keadaan yang support. Okey, selesai bab yang itu dulu. Kita kembali lagi kepada kita punya
bacaan ni. Alright. So jika kita kecilkan lagi kita punya kumpulan bacaan. Okey, selesai. Tadi kita dah nampak ini 174 untuk ADP dan kita sedang menantikan yang ini, persiapan untuk NFP kita ni 62,000. Adakah bacaan ini akan mengatasi berlipat kali ganda lebih tinggi daripada 62,000 bacaan kerja baru untuk bulan Januari? Okey. So kita teruskan lagi. 60. Alright. Sebelum tu kita tengok dari kategori JBP. Besok yang kita nampak ada banyak kategori ni. Macam mana cara nak baca? Asset purchasing facility ni dia ada 895 bilion. So apa yang kita nak satu fokus adalah fokus yang meningkat. Kiranya pihak kerajaan Bank of England, UK melalui Bank of England bersetuju untuk meningkatkan taraf pembelian aset mereka, mungkin bagi meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi, kan, bermaknanya akan jadi 900 bilion. 895 bilion ni jadi 900. Ini bermakna pound sterling akan skyrocket. Dia akan bertambah kuat sebab keupayaan untuk menambah aset dalam segi pelaburan selesai. Tapi jika dia kekal masih bacaan yang sama, 895 bilion masih sama, so dia akan lebih stagnancy. Maknanya tak ada perubahan. Sebab untuk belanja beli aset bukan sikit. Ni 895 bilion. Projek pandemik Amerika 1.9 trilion. So sama kaya. Jauhnya. Jauh beza dari panggang kan. Okay. And then untuk policy monetary ni kita perlu digest lah. Okay, yang ini nampak. Asset purchase facility votes. Yang ini dia terkait dengan yang atas. Nampak? Atas ni. Atas. Yang bawah ni lain. Nanti saya bagi tahu. Okey. MPC ni, member purchasing committee ni, tugas mereka, dia ada 9 orang governor ataupun senator dalam ni. Okey, 9 vote. Maknanya orang yang bertanggungjawab mengawal ekonomi England. So, jika 99 ni kekal untuk 895 bilion ni, tak ada peningkatan, maka 9 kosong akan jadi 9. So bermakna 99 ni setuju untuk kekal, tak nak ada perubahan. Tetapi jika dia berubah, kata 9, tengahnya 6, belakangnya 3, maknanya 6 campur 3 jadi 9. So 6 ke setuju untuk tambah, 3 tak setuju. So bermakna market akan volatile. So GBP akan dunggang terbalik. Sebab dia akan lihat kenapa perlu beli, kenapa perlu tak beli, kenapa perlu tambah, kenapa tidak tambah. Ni sangat berpengaruh ni, jangan main-main. Simple je. Sebab bila dia setuju untuk tambah aset, bermakna dia akan berbelanja besar. So bila dia berbelanja besar, bermakna sokongan terhadap GBP adalah tinggi. Ini dipanggil sebagai create demand. Bila dia create demand, maka GBP akan buy and buy untuk jarak yang sangat tinggi, pergi lagi jauh. Dan then kita ada MPC votes. Okey, masih lagi 009. Ini adalah satu, Dia orang yang sama tu ataupun lain? orang yang sama. Sama, okey. Orang yang sama. Cuma berbeza tajuk. Ni tajuk berbeza. Okey, official bank rate votes ni dia akan kejar yang ini. Yang ini pula. 010. Okey. So 10. tugas mereka perlu melihat sama ada perlu kekal, dinaikkan atau dipotong. Kalau 010 ni potong, dia akan jadi 000 macam euro. Dia tak akan jadi 0.05, tak ada. Dia terus bagi 0.00. So 0%. Dan kalau dia potong bagi 0.00, maka GBP akan terjun junang, pecah skrin. Tak ada handbrake. Jika dia kekal, masih lagi kekal macam pagi tadi, UD pun kekal 0.10, maka GBP akan keadaan yang jatuh, tapi tidak dalam keadaan yang kuat. Sebab kita nakkan bacaan dia meningkat, dia bukan kekal. Kita mesti nak dia meningkat. Rate yang kekal ataupun dipotong akan menjatuhkan pound sterling. Buatnya pun samalah, 9 ada 6 orang. Okey. 5 maka tengok majoriti pegang kat mana. Kalau majoriti kuat pada kekal, maka pound akan ke bawah jugalah. Tapi kalau majoriti banyak kepada untuk beli atau untuk tambah,
maka bond akan terbang lagi tinggi. And then kita ada pergi kepada ini policy summary ni lebih kepada digesting lah. Kita baca polisi kan. Siapa nak baca polisi kewangan, kadang-kadang orang malas nak baca. Itulah. Inilah keputusan dia 0-10. Sangat berpengaruh dua ni. Dia terkesan 0-10, 0-10. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah yang ini, Bailey Stick ni. Pukul tentatif ni kita jangkakan daripada 8 sampai pukul 11 malam. Sebab Pound tutup kaunter pukul 11 malam untuk kaunter UK. So waktu hujung lah mungkin, atau selepas tu mungkin 8.30 atau 9 dia dah berucap. So Bailey akan beri keterangan kenapa keputusan ini macam ni, kenapa vote macam ni, kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni, dan dia bagi tahu. So ini akan memberi kesan kepada pound sterling. Kalau kita tengok kategori GBP sekarang ini, dia sedang dalam keadaan yang rally. Itu dia, rally untuk jatuh, tapi enggak mau jatuh, masih bertahan. So saya memberi, setakat ini saya melihat bahawa pound sterling untuk skyrocket, terbang ke atas. Pound sterling? Yes. Kategori, baik kategori intraday lah sehingga besok. Dan setakat ini saya melihat untuk kategori intraday kita sehingga jam pukul 3 pagi 3 pagi ni. Saya perlu melihat harga yang ini 3701. So harga yang saya sasarkan adalah di antara sekarang ini sebanyak lebih kurang 50 pip ke atas. Yang ini yang saya nantikan, adakah dia mampu di sini. 3710 letaklah 3710 lah cincai. Yang penting ada marking. Average harga ni lah saya marking untuk dia. Ni. So kalau Pak Su tengok betul-betul, saya tengok kat sini. Perasan tak? Saya tengok kat sini kan. Ni. Saya besarkan lagi. Kat sini ni harga satu batang jarum ni yang dulu orang kata ini doji lah, doji tu apa maknanya? Doji Pak Haji. Alah tak apalah doji Pak Haji ke apa ke. Senang orang kata doji ni dia tak tentu ni tu, nak ke atas nak ke bawah. Betul lah tu doji. Itulah lebih kurang. Dia satu pattern atau satu candlestick yang buyer dengan seller boleh jadi sama banyak. Tak tahu nak pergi mana. Sehinggalah dia terbit candle kedua, baru kita nampak seller atau buyer yang menguasai. Dan now is seller sedang mendominasi, tetapi kedudukan support dia sangat kuat. Ini saya tunjuk kenapa. Ini yang kenapa saya memilih untuk peluang membeli pound sterling dalam jarak dekat untuk esok. Okey, kalau Pak Azul perasan, saya marking di sini. Betul. 37 ataupun yang terakhir ni, candle terakhir, maknanya 3710. So, betul ke ni satu sekatan harga? Ni matematik yang paling mudah. Betul ke ni sekatan harga? Cuba kita tengok besar sikit keseluruhan. Allah, aduh. Di mana tu? Di sini, tuan-tuan. Tengok betul-betul. Nampak tak ni? Okey. Satu resisten yang sebelum ini pernah dia berjaya mematahkan untuk retrace dan rebound semula. Ni satu ni. Ni matematik mudah. Saya ajar Pak Haji tu gitu. Nampak yang ni Pak Haji? Nampak. Dia ada kat sebelah dia lah tu. Memanglah. Maknanya betul lah harga kita marking untuk esok. Betul lah. Kan gitu. Seronok tak? Okey, nak tahu dia trending atau tidak? Macam biasa, geng Pak Haji dia akan buat macam ni. Kita tarik satu line tu yang paling bawah. Macam biasa. Gitu. Tarik satu line paling bawah. Okey. Jauh lah tu tak naik. Itu sangat sengit lah tu Haji. Dekat sikit. Okey. Dekat sikit. Yang dekat. Gitu. Tariklah pada sini. Ataupun dari sini pun boleh. Tak ada masalah. Dari sinilah yang dekat. Ambil dekat-dekat je. Baik. Nampak tak dia dah sorry, saya besar sikit. Cantik kan? Allah, dia sama. Dia touch dia pun. Tapi yang ini dia dah break. Okey. Apa yang dipanggil breaking ini? Okey, sekarang Pak Haji dah nampak kan? That's why marking kita kat mana? Marking kita secara tak langsung kita dah nampak di harga ni. Ni, yang candle ni tadi yang kecil ni. Ini ada sekatan. So, dia cuba untuk masuk balik. Kalau dia berjaya masuk, bermakna dia akan jadi continuous trend. Maka kita boleh buy terhadap pound sterling. Itu untuk besok. Jika tidak, dia akan dalam keadaan yang retrace ke bawah lagi.
Dan bila dia retrace kat mana kita punya support di sini. Ni sama dengan yang ini. Sama lah. Dia besarkan sikit. Semua sama kan? Nampak? Sama. Ni sama, ni sama. Ada 2 kali dia try dan dia tak lepas. So bermakna apa? Ini adalah support yang sangat kuat. Support yang sangat kuat. Untuk kategori intraday. Okey, selesai. So itu pilihan kita besok. Ini yang kita tuju, ini adalah pilihan kita. Dia jatuh pada support, maka ini pre-fall untuk sell the GBP. Kalau dia melepasi harga 710 atas, dan ini adalah untuk acceleration ke atas. Mencari 3760 di kawasan sini. Gitu. 55 atau 60. So dari sini pergi sini dapatlah 50 pip. Alhamdulillah. Satu lot 1.00. Bersama dengan $10. Dapatlah $500. Jadilah siapa nak bagi kali 4.2 Kaya Pak Haji. dapatlah RM2,200. Okey, gol kita dah jatuh. Yes. Tadi kita sell 18.40. Dah jatuh. Okeylah tu. Kita pergi balik kepada okey tuan-tuan, saya ringkaskan lagi. Apa yang kita belajar malam ni adalah perkara ini. Nampak ni? Economic indicator reading. Satu yang saya letakkan sebagai panduan bersama. Tak ramai yang ambil tahu benda ni. Benda ni nampak simple. Betul. Tapi macam ni cara baca, macam ni lah cara baca dia. Saya sengaja letak nama ni supaya kita boleh membezakan kumpulan antara reading economic indicator yang lemah dengan yang kategori baik ataupun yang kuat gitu. Dan bacaan kedua-dua ini ada 2 atau 3 bentuk yang kena faham selain daripada 0 hingga kepada 50 ini atau 50 pada 100. Yang kedua kita kena faham baca yang ini. Tengok yang ni Alright. Nampak bila kita pergi pada hari Jumaat, hari yang memang dipanggil the big days ataupun hari perayaan. Setiap minggu, setiap bulan kita akan sekali hari raya. Iaitu hari raya NFP. Sama ada kaya raya atau apa-apa kedai ni. Biasa macam tu je. Okey, kita mula dengan AUD. Kita tahu Rob Lowe awal pagi tadi di kawasan ini masa hari Selasa semalam dia menyatakan bahawa tak ada perubahan menyebabkan AUD rally jatuh. Kita pun nampak. Dan ayat dia memang ayat yang saya dengar pun tak berapa menarik lah. Dia akan bergantung kepada komoditis. Kalau komoditis semakin meningkat, OC agak baik. Tapi kalau komoditis semakin mendapat pengurangan permintaan, dia akan impact. Terutama harga besi. Besi dunia jika mengalami kejatuhan, maka OC dolar akan jatuh. Siapa kerja kontraktor mesti suka main besi kan? Berapa harga sekaki, betul harga berapa. Kalau besi dunia harga jatuh, maka OC dolar pun akan jatuh. Itu panduan dia. Right. Okay. So ini kita perlukan digest lah 6.30 pagi. Siapa lah nak start 6.30 pagi silakan lah. Lepas subuh tu nak tekan lah. Kalau boleh tekan, boleh nak tekan. Kalau faham. Tak faham, tunggulah pukul 8 ke 9 pagi kan. Alright. CAD. Employment change. Alright. Ni baca je macam mana pula? Ni saya kira bacaan kumpulan kedua. Unemployment rate. Baca mana pula bacaannya? Ini bacaan kumpulan ketiga. Okey, bacaan kumpulan kedua. Begini. Mana-mana bacaan yang negatif macam ni. Forecast nakkan negatif 62. Kita ambil angka genap Dia punya forecast ini previous. Ini forecast negatif 41. Baik. Maksud negatif 62 dengan negatif 41 ni bertambah ke berkurang Pak Su? Maksud 40? Yang mana? Negatif 62, negatif 41. Maksudnya ni bertambah ke berkurang? Kurang. Berkurang. Negatif 62. Fokus dia 41.5. Jawab berkurang. Maksudnya kurang lah berkurang. Jawapannya salah. Jawapannya betul. Bertambah. Alasan? Negatif campur negatif dapat positif Pak Su. Oh ya. Yeah. Formula tu pegang je. Mana-mana pun dia akan dapat. Positif campur negatif dapat negatif. Ini kan negatif dapatlah positif. So dia nakkan bacaan yang positif. Di sini positif. Okey. Positif contoh. Negatif 41. Kata dia keluar negatif 30. Maknanya positif untuk CAD, sell untuk USD CAD. Gitu. Kalau kita buat benda yang baru macam ni,
Tadi negatif 62. Betul? 2. Dia nakkan bacaan negatif 42. Contoh. Contoh. Sini. Okey. Okey. Jika dia terbit negatif 30. Ini adalah kategori baik. Sebab daripada angka negatif itu dia menyusut dan dia meningkat. Baik. Itu maksud dia. Kedua, jika dia negatif 62, maafkan saya. Dia negatif 62, soal kat situ pula begini, kat bawah sini. Negatif 62, dia nak negatif 42. Okey, tapi dia keluar negatif 70. Ini maknanya lemah. Ataupun sel CAD lemah. Sebab dia tidak menampakkan peningkatan, dia semakin rendah. Sebab kalau kita tengok termometer pun kan, Betul. kita mula dengan kosong. Termometer tu kita mula dengan kosong. Lepas kosong dia akan mula dengan 1, betul? Lagi 1 kosong, dia akan mula dengan negatif 1. Betul? Tengahnya kosong. 1 ke bawah. Gitu maksud dia. Macam tu. Baik, kembali semula kepada yang ini. Okey, itu bacaan kedua nak kena faham dalam baca economic indicator. Yang ketiga, employment rate. Okey, dia baca 8.9, 8.6. Ni kena faham kategori dia macam ni. Saya lukis lagi. Dia nak 8, hilang pula ni. Nak 8.9. Ni previous. Kemudian dia keluar, dia punya forecast lah 8.6. So, berapa yang sepatutnya dia terbit? Okey, kat sini betul tak? 86, 89 terbalik. Dia nak sebelumnya 8.6. Previous tu sebelum. Sasarannya adalah 8.9. So, kita nakkan jawapan apa? Gitu. So, ini tak boleh buat macam ni. Sebelum 86. Ni sebelum, maksudnya bulan lepas. Ini sasarannya 8.9. Tapi sebenarnya jawapan sebenar apa? Dia kita bagi satu andaian. Katalah dia keluar 8 juga. Perpuluhan 7. Perhatikan di sini. 8.6. Dia fokus 8.9, dia keluar 8.7. Ini memberi petanda bahawa Cetrong. jawapannya adalah baik. Untuk buy. Okey. Kenapa Kejap Ni 8.6. Dia target 8.9. Tapi dia keluar 8.5. 8.9. Baik. Sama Ni yang tengah ni. Target dia yang tengah, bukan yang depan. Ni yang sebelum, ni yang sasaran, ini yang semasa yang dijangka terbit. Keluar 8.9 sama. Yang ini adalah lemah ataupun sell. Bacaan kedua 8.6. Sasarannya 8.9. Tapi dia keluar berapa? Berapa maksud? 8.5. Contoh? Okey, 8.5. Dia keluar. Tengok balik. 8.6 bulan lepas, sasaran 8.9, dia keluar 8.5 Maknanya dia baik. Ini baik. Okey, cukup setakat tu. Nanti boleh baca yang lain faham. Sorry. Ini saya bagi tahu kenapa. Dalam membaca bacaan unemployment rates, unemployed, satu data yang tidak bekerja, rate untuk mereka yang tidak bekerja ataupun yang belum bekerja ataupun yang tidak diambil bekerja lagi. Macam orang kata semacam penganggur lah, lebih kurang gitu. Tapi bukan penganggur, dia unemployed, tidak digaji.
Walaupun tidak ada majikan. Tapi dia ada kelayakan tapi dia belum bekerja. Okey. Dia perlu bacaan yang semakin menyusut. Dia tidak boleh bacaan yang stagnan ataupun 8.9 sama, atau dia meningkat pergi 9.0, dia meningkat pergi 9.1, tak boleh. Kalau dia meningkat 9.0 kat sini atau 9.1 dan ke atas, maka CAD akan jatuh, sel teruk, sebab data yang tak bekerja dia tinggi. Ramai orang tak bekerja, tak baguslah ekonomi dia. Tapi kalau dia menyusut, ini bermakna banyak pekerjaan yang diisi. That's why CAD boleh terbang tinggi. So UCAD kena sell. Tapi kalau ini keluar 9.0 dan bertambah, UCAD kena buy. Gitu. Ni saya pecahkan satu persatu setiap fungsi dia, macam mana dia bergerak. Gitu. Sangat cantik. And then kita kepada data, the king of data lah. Ini raja segala data, FIT, NFP. Sebelum tu average earnings. Okey. Ini sama kumpulan bacaan untuk cara baca ekonomi indikator yang ketiga. Sama. Kan kita ada 3 jenis. Baca yang macam ni, baca yang lingkungan dan sekarang baca ni. Okey, average earning ni dia perlu, sebelum ini gaji meningkat 0.8 untuk bulan Disember. Bagus gaji 0.8. Bulan Januari 0.3, dijangka menyusut gaji ni. So kita tengok balik ke tengah lukisan. Okey. Asal 0.8, betul? Betul. Kita target, dia jangka menyusut 0.3. So, berapa yang kita nak? Soalannya. Baik, untuk kategori macam ni, kena ingat, data gaji kena meningkat. Ni data gaji tuan-tuan. Data gaji ni, dia kena meningkat, dia tak boleh menyusut. Sebab gaji kalau meningkat, bermakna, bagus tak nilainya? Bagus. Kalau gajinya kecil, bagus ke? Tak bagus. Tak bagus tu. Pak Su seorang DJ, gaji DJ adalah 9,000 sebulan. Tiba-tiba Pak Su tak ada kerja sebagai DJ, Pak Su cuma di offer sebagai kerja katalah dispatch. Contoh gaji dispatch 1,000, gaji seorang DJ 9,000. Faham tak maksud saya? Mestilah gitu. Nak yang gitu. Jadi kerajaan masih lagi membayar gaji, tapi gajinya kecil. Gajinya kecil. Kerja ada. You nak kerja tak? Nak. Gaji semua ada macam ni. Memang betul lah gaji dispatch tu cuma 1,000. Gajinya betul. Tapi gaji DJ 9,000. Nak jadi DJ sekarang tengah tak ada kerja DJ Pak Su. Tengah ada kerja dispatch. Ada dispatch je? Gitu maksud dia. Jadi saya seorang master. Master apa? Master dam-dam. Gaji 9,000. Lagi ada dispatch je. Berapa gaji? 1,000. Nak tak nak? Pada kau tak kerja, kau jadi unemployment. Kat sini lagi masalah. Betul langsung juga. tak bergaji. You tak juga kan. Jadi dia rembat. So itu maksudnya. So bila gaji semakin kecil, maka baca ni akan menyusut. Ni. Pasal daripada 0.8 lebih 0.3. Dia menyusut. Maknanya tawaran gaji untuk bulan Januari dijangka rendah. Gajinya rendah. Rendah daripada 0.8. Mungkin 0.3, 0.2, 0.1, maka dolar akan jatuh terus. Akan kena sell. So di sini, jika dia keluar, nak 0.3 kan? 0.2, maka hukumnya adalah sell USD. Boleh faham? Hukumnya sell Yup. 8 dia target 0.3, tapi dia keluar 0.3 juga. Ini pun sell USD. Sebab gajinya tak ada peningkatan. Macam tu dia. Okey. Kalau dia keluar 0.8, dia nak 0.8, dia target 0.3, tapi dia keluar 0.4, maka dia buy USD. Dan atas.
Kat atas tu kita letakkan beginilah kat atas. Sekarang faham? Walaupun dia naik satu je daripada tu. Okey, meningkat. Memadai lah sebab gaji meningkat. Sebab dia target dia potong jauh ni. Daripada 0.8 ke 0.3 jauh dia potong. Tiba-tiba meningkat juga walaupun 0.1. Kena faham. Okey, seterusnya. Ni NFP. Ni best ni. Kita buang NFP? Ni semua. Kita buang ni semua. NFP kan. NFP. Okey. Ni simple lah, ni semua orang tahu. Mana-mana orang akan senang baca. Iaitu dia sebelum tu dia negatif 140k. Kemudian dia target dia bertambah 62k. So berapa sebenarnya yang dia nak? Kat sini kita berhenti sekejap. Fahamkan dulu saya cakap. Tuan-tuan, bila bulan Disember dia menyusut 140,000 pekerjaan, ini bermakna pada bulan Disember banyak tak ada kerja. Betul. Tak nafi kan? Sama ada Christmas, Jingle Bell ke apa, Santa Claus banyak pencen ke, banyak sangat yang tak cukup syarat jadi Santa Claus ke apa ke, tapi kerjanya tak ada. Menyusut sangat banyak. Kemudian pergi ke Januari, dia bertambah. Ni bertambah maknanya tuan-tuan Daripada ini negatif bertambah. Pergi negatif pergi positif. Dia tambah 62k, 62,000. Persoalan kita, ditakdirkan dia keluar dekat sini, 100k, maka dia jadi buy. Okey. Kedua, ditakdirkan dia keluar 70k, pun dia jadi buy. Dia takdirkan dia keluar result 80k, pun dia jadi buy. Ditakdirkan dia keluar result 40k, maka dia jadi sell. Sebab ni lagi besar, ni lagi kecil, ni jadi merah. Okey. Ditakdirkan dia keluar kan negatif 100k, maka dia jadi sell. Ini semua contoh-contoh. Boleh faham cakap kat kan? InsyaAllah. Dia mesti lebih banyak daripada 62k. Maka dolar akan skyrocket terbang buy. Dan yang terakhir, unemployment rate. Bacaannya sama macam yang atas di Canadian dollar. Yang ini 89, ini 67. Okey, Disember kategori tidak bekerja. Masa belum bekerja ada 6.7% purata je. Sasaran Januari tak ada perubahan, 6.7%. Sedangkan bulan Disember kerjanya menyusut 140,000, tak ada kerja. Begini punya ramai yang minta tapi tak ada kerja. Kemudian di offer baru yang dapat ditawarkan adalah 62,000 dan rate unemployment rate masih sama 6.7. Nampak ni dengan dia punya jauh kan? Betul. So kalau saya baca, ini bermakna walaupun dia ada kerja, gaji yang dibayar murah. So di sini saya meletakkan tiada perubahan, mungkin 0.3 sama. Tak ada perubahan. So gaji yang ditawarkan di Amerika tak tinggi. Sedang kuam suam kuku tapi ada gaji. Sebab tengok unemployment rate dia tinggi ni, 6.7. Ni negatif short 140,000 sama. Dia tambah lagi 62,000 masih sama. Tapi adakah yang hadapan dia berapa? So ini perlu bacaan apa? Dia perlu bacaan macam ni. Kita ada 1 minit. Bacanya macam ni. 6.7. Hilang pula. 6.7. Dia nak 6.7, dia mesti keluar sekurang-kurangnya 6.6 atau 6.5. Yang ini buy USD. Sekurang-kurangnya. Baik. Jika dia keluar 6.7, dia fokus 6.7, tapi dia keluar 6.7, ini sell USD. Jika dia keluar 6.7, fokus
6.7. 7. Keluar sini point berapa? 6.8. Yang ini kuat-kuat sell USD. Baik. Gitu. So boleh nampak Kuat cara dia. baca dia. Baik. Baik tuan-tuan, rasanya pengajian kita dah jauh, dah khatam 3-4 rela. Sini dah boleh faham semua kan. Saya harap sedikit sebanyak boleh membantu di luar sana untuk memahami situasi dia. Cuma kita tak sempat nak adun ya. Adun tu maksudnya kita nak maafkan saya salah. Yang ini kita nak mixkan dia. Sebab ada bacaan yang tuan kena faham. Kalau Betul lah. ni campur ni campur ni campur ni, apa jadi ni campur ni, kita semua nak kena tahu. Itu ada cara dia nanti lah. Itu minggu depan. Kelas 35,000. Itu minggu depan. Minggu depan dah tak ada NFP lah. Oh, Minggu depan 12 April ada apa? Tak Minggu ada depan cuti. Cuti. Sebab tak ada impact. Mana boleh. Rabu. Oh tak ada lah Pak Su. Depan tak ada. Banyak tak ada high impact. Dia tak masuk gitu. Apa pasal? Dia tak masuk lagi ke? Ni lah dia tak masuk lagi lah Pak Su. Tak masuk. Tak apalah, minggu depan. Tapi tuan-tuan, untuk fokus yang saya letakkan untuk hari ni dan besok adalah ni, pound sterling. Dan dia sedang mula untuk mengejar resisten demi resisten dari 3665, 3685 dan 310. Sampai ni dekat tok ni. Gitu untuk tanda nampak. tu. Yang ni kan, nampak. Ini yang kita nak kejar, pucuk dia. Ada 2 pucuk bukit. Yep. Dan inilah support yang paling kuat sekarang, yang dia sedang nak pecah yang ini. Kalau dia jatuh, ini free fall. Inilah sasaran kita, TP kita. Lagi jauh ke bawah sini. Sini pun duit, atas pun duit. Kalau cecah tutup dia punya jatuh tu. Okey, doakan je lah. Terima kasih kepada saya dan saya kepada DJ Pak Sututui. Alright. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia pengajaran. Kadang-kadang kita nampak macam simple kan, tapi sebenarnya itulah yang kita perlu fahami. Sebab apa, bacaan kadang-kadang lain, apa yang kita lihat lain, keputusan yang dicat lain. Kenapa jadi macam ni? So nampak tak, hari ni kita dah dapat satu lagi ilmu. Alhamdulillah, kita tajamkan lagi penguasaan kita dalam fundamental untuk kita bawakan kepada technical kita, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik. Terima kasih cikgu atas ilmu yang telah pun dikongsikan untuk malam ini. Dan kepada anda semua, saya doakan kepada semua yang ada malam ini, semoga anda akan terus konsisten dan dimurahkan rezeki. Dan esok kita ada segmen baru, evolusi saham global. So stay tune sama dengan ctc.fm. Besok ada sama Hafizal ya? Hafizal lah. Kisah Hafizal lah. InsyaAllah. Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.